bila cakap soal Inter Milan, menang Super Cup tu dah satu hal. Tapi kau rasa terlalu hype sangat ke kalau aku cakap dalam last 5 years di bola sepak Itali, Inter Milan yang paling konsisten? Pada aku, Inter dah membuktikan orang boleh lawan Juve sebenarnya. Dan bermulanya detik tu bila CEO Inter ni ditukar. Dia ambil daripada Juventus, Beppe Marotta. Dari situ dia dah... sebelum ni siapa nama? Aku lupa. Sebelum ni Cina tak silap. Zhang. Betul. And dia ditukar, management apa semua. Dan di situ kita nampak titik perubahan Inter Milan. Di mana dia ambil Antonio Conte dan buat base player yang sangat bagus, solid kat situ. And then lepas sack Antonio Conte, ambil pula Simone Inzaghi. Walaupun tak proven lagi dengan big teams, tapi sekarang ni dah menunjukkan hasil sebab trust the process. Trust the process. Sensitif perkataan tu kalau di England sebenarnya, jaga-jaga jangan keluarkan dulu. Tapi sebenarnya ini kita tengok trophies won in the last 5 years untuk Inter Milan. 6 trofi dan ada juga Serie A. Basically sebenarnya 4 tim yang ada dekat sini menang Serie A in the last 4 years ataupun last 5 years. Tapi sebenarnya yang aku nak tekan kat sini jumlah trofi yang dia dah dapat. Kalau kita tengok 6. Untuk kau Aiman, sebab kalau kita fikir-fikir balik, dia kehilangan manager yang berpengaruh. Betul. Tapi Simone Inzaghi datang pun dalam keadaan profil yang bukan besar tau. Dia lebih pada cup manager. Ikut pendapat kau macam tu bercakap soal Simone Inzaghi. Tapi again, apa yang kau rasa elemen lain yang mungkin buatkan Inter Milan ni peralihan manager macam tak ada perubahan yang besar? Peralihan manager, mungkin Simone Inzaghi sekarang ni dah mula untuk jadi orang kata lagi matang dalam dia punya management. Dan tambah juga bila datangnya Beppe Marotta tu. Macam mana dia ubah core team tu, walaupun pemain-pemain utama banyak dah keluar. Aku paling suka bila dia ambil Marcus Thuram. Dalam ramai-ramai player Marcus Thuram. Free transfer. Free pula tu. Sebab apa? Berebut dengan Milan pula. Berebut dengan Milan. Sorry, tak dapat kan. Tak, sebab apa? Kau menggabungkan Edin Dzeko dengan Romelu Lukaku sekali. Dalam satu free transfer. Dan umur masih muda. Umur sangat-sangat muda. Pair pula dengan Lautaro Martinez. Maksudnya apa? Cara permainan diorang ni dah jadi sangat unpredictable. Kita tengok Inter, kita tak tahu Inter apa yang kita akan nampak dalam satu-satu game. Tim sama. Tapi kita tak tahu Inter apa yang kita akan dapat. Betul. Ya. Dia okey kalau kita rewind sikit lah. Waktu Inter Milan lepaskan Lukaku, dia gantikan dengan Edin Dzeko. Macam tadi yang kau sebut. Itu pun sebenarnya dah bagi satu signal tau yang sebenarnya Inter ni at one point kita akan rasa macam kalau sekali fikir maybe kita boleh anggap yang serius Inter Milan ganti Lukaku dengan Edin Dzeko. No disrespect untuk Edin Dzeko that time, tapi Edin Dzeko aku boleh katakan dia past his prime. Betul. Kau bukannya nak main kelab mid table di Serie A, tapi sebenarnya kau Inter Milan. Kau nak kejar title. Yes, kau nak kejar title. So ganti dengan Edin Dzeko dan perkara tu tak banyak bagi perubahan yang besar. Yes, dia orang terlepas title Liga last season dan walaupun sebelum tu dia ada menang tapi last season tak dapat. Sebelum tu Milan, season lepas Napoli. Tapi sebelum tu Inter Milan, right? Betul. Tapi but again, dia orang berada dalam kalau tengok dalam the last 5 season, dia orang duduk dalam daripada 5 season lepas dudukan keempat, kedua, pertama, kedua dan ketiga. Masih berada dalam top 3 ataupun top 4. Tak lari jauh. But again, now dia bercakap soal pemain yang paling berpengaruh. Ini berdasarkan statistik nombor saja. Kita mungkin tak payah cakap pasal influence kat atas padang. Banyak perkara boleh disentuh ataupun terlalu luas. Pengaruh di atas padang. Ifan, kalau kita tengok goal contribution untuk Inter Milan ni sebenarnya tak masuk akal. Member dah sebut dah. Marcus Thuram baru sampai debut season tapi dia dah score dan juga assist. Total in all competitions 17 gol. Kau datang dengan free transfer ni. Sebab menang besar ni. And itu pun kau datang lepas World Cup yang nampak macam kau nampak menyerlah sikit. Okey. Tapi untuk kau Ifan, bila cakap soal Marcus Thuram di Inter Milan, sangat impresif dia punya performance. Okey. Satu kerugian yang besar lah untuk Milan terlepas dengan dia. Macam tak move on Susah sebab masa tu krisis dengan Maldini kan. So kita terpaksa accept lah benda tu. And then Inter dengan bijak lah dengan transfer kali ni. Hasil daripada Beppe Marotta, dia suka free transfer. Jadi di situ dia pun mungkin dia ambil daripada Juventus punya pengangan style. Juve lah tu. Pengangan Juve dibawa ke Inter Milan tapi lebih refine lah orang kata. Lebih bagus daripada technically untuk pilih
certain players yang masih lagi belum capai peak lagi, masih Okey. muda tapi free transfer. Man, tadi kalau kita tengok gambar tadi sebenarnya, 23, 17 dan 14. 14, ya. Tapi kalau nak dikirakan liga saja, di Serie A saja, 47 gol terhasil daripada dalam kalangan 3 orang. Gol dan assist daripada 3 Betul. orang. Kira campur. Lautaro Martinez 20 gol and then Marcus Thuram 15 gol, Hakan Çalhanoğlu daripada Milan juga tu. Paling dibenci tu. Ha? Paling dibenci di Milan. Paling dibenci sekali Milan. Paling dibenci. Wow. Tapi kau bayangkan ni dah consider balance kat Milan ni sebab Milan dia tak menyelah sangat Betul. macam sebelum ni kan. Tapi still Inter Milan dapat the best out of this player which is Hakan Çalhanoğlu. But again, satu persoalan untuk kau. Kau setuju tak kalau aku cakap dalam top 5 European League, tak kisah di England ataupun kita cakap soal kelab-kelab besar di Eropah. Okey, betul. Kita sering bercakap soal Harry Kane, kita sering bercakap soal Erling Haaland especially. Di Real Madrid ataupun Barcelona, kita last season kita banyak sebut Robert Lewandowski. Ya. Aku rasa macam kadang-kadang ada sikit peminat bola sepak disrespect sikit dekat nama Lautaro Martinez sebab dia sering macam tenggelam. Padahal goal contribution ataupun statistik masih maintain, dia Dia, kekal tak, dekat dia, mana. dia, dia, dia takkan turun. Ya, dia tak turun. Which Tapi aku rasa macam ada disrespect sikit. Kau setuju tak? Aku sangat setuju sebab aku rasa semua orang lupa siapa Okey. Lautaro Martinez, apa profil dia. Mungkin sebab dia duduk, tak tahulah kalau nak kata Serie A sekarang dah kurang daripada berbanding dulu-dulu sebab dulu memang Serie A is the best of the best. Tapi Yeah. Lautaro Martinez ni dia memerlukan satu sistem untuk suit dia tau. Dan Inter Milan yang paling sedap sekali untuk dia tu sebab every season walaupun dia duduklah dengan siapa, duduklah dengan Ceko, dia duduklah dengan Lukaku top scorer time tu. Yeah. Tapi still Lautaro Martinez akan ada final say dalam game-game besar. And aku suka untuk cakap dia antara macam big game player. Bila Inter memerlukan something, Dia muncul. mesti Mamat ni ada. Untuk kau? Dia permulaan aku tengok dengan Lautaro ni, dia asalnya agak gugup lah untuk main. Okey. Masa tu ada Mauro Icardi. And then Mungkin bini dia masuk campur? Tapi selepas Icardi buat hal, and then Lautaro slowly improve season by season. Tapi itu pun support daripada partner juga sebab dia jarang main lonely striker kat atas. Okey. Dia akan pair 2 orang dan dia sesuai untuk main striker sebenarnya. And then season by season dia improve dan dia menunjukkan dia layak lah untuk pegang lilitan kapten tu. Aku rasa profil yang ada dekat Marcus Thuram tu yang main peranan kot, Ifan. Betul. Sebab dia macam Aiman cakap tadi, dia gabungan antara Zeko dan juga Lukaku. Tapi dalam peti ais yang lebih fit lah. Thuram ni apa yang lebih sedap dia sebab Lautaro Martinez okey boleh duduk dengan striker besar-besar macam ni yang kira kebal-kebal bagai. Tapi Thuram ni dia tambah satu lagi which is mobility dan juga pace yang mana itu lagi membuatkan Lautaro Martinez lagi bebas. Betul. Lagi bebas bergerak, lagi senang untuk dia buat kerja sebab dia tahu orang sebelah aku dia ada fizik, dia apa yang dia lebih daripada aku hanya sekadar fizikal. Lain semua lebih kurang.